Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan penambahan dan juga penolakan untuk vektor. Jadi macam mana kita nak tambahkan dan juga tolakkan vektor ini. Okey, jadi maksud penambahan dan penolakan vektor ini adalah kita ada dua vektor. Okey, kita ada beberapa vektor yang kita tambahkan dia. Jadi ada dua kes, iaitu yang pertama adalah jika vektor-vektor itu adalah selari dan yang kedua adalah jika vektor-vektor itu dia tak selari. Okey, jadi kita dah tengok berkenaan dengan selari dan juga tak selari. Selari kalau dia arah yang sama. Okey, selari kalau arah yang sama, kalau tak selari arah dia berbeza lah. Okey, dia boleh jadi sudut dia pun dah berbeza. Okey, jadi untuk vektor-vektor yang selari, kita perlu tambahkan sahaja perkalinya. Okey, contohnya kita ada vektor 2AB. Okey, tengok dekat sini kita ada vektor 2AB yang mana panjang dia adalah 2 dan arah dia adalah daripada A ke B. Dan yang ini pula adalah 3AB, panjang dia 3. Okey, dan dia punya arah dia adalah AB juga. Maksudnya dia adalah selari. Okey, sebab dia vektor yang sama, beza dia adalah dia punya magnitude sahaja, ataupun magnitude ni dalam kita punya situasi ni adalah dia punya perkali dia lah. Okay, iaitu yang pertama ini adalah magnitude dia 2, yang ini adalah 3. Jadi bila kita nak tambahkan dua vektor ini, maka kita kalau dari sudut lukisan, okay, yang ini kita lukis, maka kita ambil saja salah satu vektor, kita letakkan dia di hadapan vektor yang lagi satu. Jadi sebagai contoh dekat sini kita ada 2AB yang atas ni. Okay. Kemudian kita letakkan vektor 3AB dekat atas dia, maka dia punya panjang keseluruhan adalah 5. Okey, 2 tambah dengan 3 akan dapat 5 lah. Jadi vektor paduan dia, vektor yang terhasil dia adalah 5AB, ataupun dari sudut persamaan kita boleh tulis saja 2AB tambah dengan 3AB. Jadi apa kita buat? Kita tambahkan saja dia punya perkali dia, maka 2 tambah 3 akan dapat 5AB. Okey, yang ini untuk yang selari. Okey, selari mudah sajalah. Kalau anda dapat soalan berkenaan dengan vektor selari pun sangat-sangat mudah. Okey, cuma masalahnya adalah macam mana kalau vektor itu dia tidak selari. Jika vektor-vektor tak selari yang digunakan. Okey, jadi ada dua kes lah. Okey, ada dua cara yang melibatkan lukisan. Okey, jadi yang ini adalah cara untuk lukiskan vektor-vektor yang tak selari untuk kita tambahkan dia. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah hukum segitiga dan yang kedua adalah hukum segi empat selari. Okey, kedua-dua ini dia bukan berkenaan dengan persamaan, tapi dia berkenaan dengan kaedah untuk lukis. Okey, bukan berkenaan dengan persamaan. Nanti kita akan tengoklah. Dia sebenarnya lagi mudah. Okey, jadi kita tengok yang pertama, iaitu hukum segitiga. Jadi apa maksud hukum segitiga? Hukum segitiga ini maksudnya contoh kita ada dua vektor, kita nak tambahkan dia. Jadi apa kita buat? Kita ambil salah satu vektor, mana-mana pun tak apa. Okey, contoh cikgu ambil yang vektor A ni. Kita ada vektor A. Kemudian kalau anda perhatikan vektor A ni, dia ada ekor dia. Okey, dekat sini ekor dia dekat belakang tu lah, dan kepala dia dekat depan sekali. Sama juga dengan B, ada ekor, ada kepala. Jadi apa kita buat adalah kita ambil vektor A ni, kita sambungkan ekor dia dengan kepala B. Okey, jadi kita akan dapat macam ni. Maka yang seterusnya adalah kita sambungkan daripada ekor B ni kepada kepala A. Maksudnya daripada hujung kepada hujung yang lagi satu. Maka kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. Okey, contoh yang ini vektor dia adalah vektor yang ini. Okey, cikgu cuba lukis dengan baik. Okey, vektor yang ini. Okey, jadi vektor yang ini, vektor yang baru ini, kita namakan dia dari sudut persamaan adalah A tambah B saja. Okey, A tambah B. A tambah dengan B. Jadi ini adalah untuk hukum segitiga. Jadi cara nak lukis dia macam ni lah. Okey, kita bentukkan segitiga. Kalau anda nampak, ini adalah segitiga yang terhasil daripada dua vektor yang ada ni. Okey, jadi ini untuk hukum segitiga. Sekarang kita tengok pula berkenaan dengan hukum segi empat selari. Okey, hukum segi empat selari pun dia ada persamaan sikit dengan hukum segitiga, tapi kita kena tambah lagi sikit. Okey, contoh hukum segitiga, apa yang kita buat adalah kita ambil ekor dia. Ekor A ni sambung dengan ekor B. Okey, jadi kita akan dapat lebih kurang macam inilah. Kita akan dapat macam ni. Tapi kita tak boleh berhenti dekat situ saja. Kita perlu lukis lagi A dan B lagi sekali. Okey, macam mana tu? Kita ambil dulu B. Okey, kita lukiskan balik. Jadi cikgu kopikan dia. Cikgu pastekan dia. Okey, jadi kita ambil yang B yang baru, kita sambungkan dekat A. Okey, yang ni B yang baru. Dan kita ambil juga A, kita sambungkan dekat B. Okey, jadi kita akan dapat lebih kurang macam ni lah. Okey, lebih kurang macam ni. Harap-harap sambung lah. Okey, dia bersambung. Okey, jadi kita akan dapat macam ni. Lepas tu kita sambungkan hujung ke hujung. Hujung mana kita sambungkan dekat segi empat ni lah. Hujung yang ini ke hujung yang ini. Maka kita akan dapat vektor yang ini. Okey, jadi kita lukiskan dia. Tarik sampai hujung.
Okey. Jadi vektor yang baru ini kita namakan dia sebagai A tambah B. Okey, jadi dia punya segi empat dia, kalau anda perasan lah, ini adalah segi empat selari sebab yang ini B dengan yang ini B adalah selari. Begitu juga dengan A dan juga A, kedua-duanya adalah selari. Okey, jadi kita akan dapat dalam bentuk yang inilah. Manakala dari sudut persamaan mudah saja kita tambahkan terus. Okey, nanti kita akan tengok dengan lebih detail dalam subtopik yang terakhir nanti. Okey, jadi ini cara untuk lukis lah. Pastikan anda tahu macam mana nak lukis. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ni. Kalau ada tak faham di mana-mana, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.